Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama dahulu kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab Sittin Masalah, iaitu Al-Imam Ibn Naqib Al-Masri rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah malam ni kita baca fiqh kitab Sittin Masalah. Kita dah selesai gitu kan, berkenaan dengan fardu wudu. Malam ni kita akan masuk tentang tengah asalnya lah lama dah tinggal tu ni. Saya ulang ringkas. Malam ni tak silap saya sambung tajuk sunat-sunat wudu. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawasanya rukun wudu ni ada 6. Pertama mesti niat. Jadi niat kita ni kena niat tersebut di dalam hatilah. Wajib disertakan niat ketika mana basuhan pertama pada sebahagian muka. Jadi bagi orang yang mana sihat, dia boleh niat macam biasalah, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Tapi bagi orang yang ataupun nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Tapi bagi orang yang ada contohnya perempuan yang datang darah istihadah, ataupun orang yang kena selesil baul, selesil baul, sesereh, rajin keluar angin, rajin keluar air kencing macam ni, hadas mereka tu masih lagi ada, sentiasa keluar. Jadi mereka kena membezakan niat. Di masa nak niat tersebut, kita hanya sebut bagi orang yang ada uzur macam tu, sama ada perempuan yang datang darah istihadah, ataupun yang selesil reh, rajin kentut, ataupun rajin keluar air kencing, maka niat mereka berbeza dengan orang yang sakit. Apa dia kita niat? Iaitu niat bagi mereka ni nawaitul wudu listibahatis salah lillahi ta'ala. Nawaitul wudu listibahatis salah lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu untuk mengharuskan solat ataupun mengharuskan kefarduan solat. Mereka tak boleh niat angkat hadas kerana mereka masih lagi dalam keadaan berhadas. Ini saya ulang secara ringkas saja. Kemudian rukun yang kedua, jadi bab niat ni wajib dalam mazhab kita. Kenapa? Dalam mazhab Imam Syafi'i sangat-sangat mementingkan niat. Jadi masa wudu kita sebut sebelum ni, kita aja tahu. Orang lain tidak ada dengan kita. Kalau berbeza dengan solat, orang boleh nampak. Tapi untuk bab niat ni, niat apa pun kita saja dengan Tuhan. Maka dalam mazhab Hanafi, kalau tak niat sah sembahyang lagi. Kalau bagi mereka tak niat itu hanya tidak sempurna sahaja. Mazhab kita sah pun tidak, sempurna pun tidak. Kemudian yang kedua lah, kita membasuh muka. Daripada kawasan tumbuhnya gigi rambut sampailah ke dagu, telinga sampailah ke telinga sebelah kiri. Jadi hati-hati bagi mana mereka yang pakai make up lah. Kita sebutkan bahawasanya kalau sekiranya make up itu yang mesra wudu, maksudnya tidak ada bahan-bahan kimia, maka dia boleh sapu dulu, kemudian basuh, kemudian ambil wudu. Jadi beza orang yang ada makeup yang ada bahan-bahan kimia yang tak mesra wudu ni, dia kena cuci dulu. Takut benda-benda tersebut menghalang air terkena daripada sampai ke kulit, maka menyebabkan wudunya tidak sah. Begitu juga yang lain pun tidak sah. Itu kita dah sebutkan dia juga. Dan yang ketiga, membasuh tangan hingga kedua siku. Jadi Quran sebut ilal marafiq. Jangan faham literal sahaja. Tangan sampai ke siku bermaksud dua-dua pun boleh. Daripada siku turun ke sampai ke tangan pun boleh. Tapi di sini kata para ulama, cara dia macam mana? Kalau kita yang ambil uduk sendiri, maka sunat kita mula daripada jari jemari hujung ni, tarik sampai ke siku. Dan kalau sekiranya ada orang yang akan tuang uduk untuk kita, maka mulakan tuang daripada siku
sampai ke hujung jari. Namun hukumnya makruh lah. Kalau minta tolong orang untuk tuangkan air untuk kita berwuduk, sekiranya kita tidak ada uzur apa-apa, hukumnya makruh. Kerana Nabi SAW tidak pernah meminta sahabat untuk membasuh ataupun berwudukkan baginda Nabi SAW. Maka hukumnya makruh. Itu secara ringkaslah kita dah serta itu. Jadi jangan kita terkesan dengan orang yang mengatakan bahawasanya sesiapa yang basuh tangan daripada siku ke hujung lengan, siku ke hujung jari, maka itu wuduknya tidak sah. Sebab walaupun Quran sebut ilal marafiq, ayat tu kan, ilal marafiq tu, wamsahu biru'usikum, maka dah sebelum tu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Jadi mereka berdalilkan apa ayat Quran inilah. Mereka kata siapa yang basuh daripada siku turun sampai ke hujung jari ini, maka wuduknya tidak sah. Kenapa? Bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Sedangkan di sini maksudnya ila tersebut maksudnya ma'a, bersama. Jadi nak basuh tangan sampai ke siku tidak ada masalah, siku sampai ke tangan pun tidak ada masalah. Jadi kalau kita yang ambil wuduk sendiri, kita mula daripada bawah, daripada atas ni, jari tarik sampai ke siku. Tapi kalau sekiranya kalau orang yang tuang kepada kita, orang tuang, maka mula daripada siku, turun ke bawah. Yang ni kalau sekiranya makruh apabila kita ni tidak ada uzur apa-apa, kita minta tolong orang lain, maka hukumnya makruh. Tapi sah tak? Sah. Karena walaupun Quran sebut ilal marafiq, maka tidak ada masalah juga kalau kita mulakan daripada siku turun sampai ke hujung jari, tidak ada masalah. Sebab ila dalam bahasa Arab bermaksud apa? Ma'a, bersama. Tangan bersama dengan siku, tangan sampai ke siku, dua-dua tidak ada masalah. Jadi tangan ni selalu tengoklah. Tangan ni yang buat kerja, tengok. Kalau jenis buat kerja di dapur tu, tengok benda-benda yang menghalang air, sisik ikan, yang buat kerja cikgu-cikgu ni liquid-liquid, semua tersebut menghalangkan air. Jadi kalau pakai inai, tengok dulu inai. Ada inai yang dia inai pokok, semula jadi tropical, maka itu tidak menghalang air, sah wuduknya. Tapi kalau kata pakai pewarna kuku, pakai inai yang diperbuat daripada bahan-bahan kimia, yang kalau sekiranya perkara tersebut yakin boleh menyebabkan air wuduk tak sampai ke kulit, maka menyebabkan anggota wuduk kita ni tidak sah. Jadi termasuk jugalah bawah-bawah kuku ni, kena sampaikan air. Cuma dalam kitab Syarah Yatuqun Nafis disebutkan pada kalau sekiranya bawah kuku ini melibatkan daripada peluh yang kering, kita panggil daki kita lah, maka itu tidak ada masalah. Pun begitu, kita kalau boleh yang afdalnya kita korek-korek dululah, buangkan terlebih dahulu daki tersebut. Jadi hatta bawah kuku ini pun termasuk juga kena sampaikan air. Kerana apa? Dia melibatkan zahir, anggota yang zahir. Jadi sebelum tangan kita ni cek dulu, kena ada cat ke ataupun dakwat yang menghalang air ke, maka itu menyebabkan wuduk kita tak sah, kesannya solat kita pun tidak sah. Jadi kena ambil perhatian terlebih dahulu. Jadi kalau di tangan ke di muka ada tatu, nak kena buang ataupun tidak, nak kena kikis ataupun tidak, para ulama mengatakan sekiranya tidak membawa mudarat, maka wajib kikis. Tapi tatu itu dah sudah lekat di kulit, di muka ke di tangan ke, kalau kita kikis menyebabkan luka berdarah. Kalaulah tatu yang jenis pelekat tak apalah. Ini tatu tu dia dah macam lekat, lukis. Kalau buang tu, buang sekali kulit-kulit, maka ia membawa mudarat, maka tak diwajibkan ketika itu. Itu cara dia. Kemudian lepas tangan ke siku, kita akan membasuh, menyapu sedikit air. Quran sebut wamsahu biru'usikum, menyapu sedikit sahaja di kepala, walaupun hanya sehelai rambut sahaja pun dibenarkan. Tapi jangan sampai kerekut, nanti kita akan bincang bab sunat-sunatnya. Apabila Quran sebut wamsahu biru'usikum, sapulah
kepala kamu. Maka ada pula yang mengatakan bahawasanya kalau macam tu, siapa yang basuh keseluruhan kepala? Sapu macam mana ni? Calik macam tu ya. Hatta kalau kita ambil satu pen ke, kayu sugi ke, contohnya saya celup dalam ni. Saya celup dalam ni, kemudian saya letak kat rambut ni. Sah tak? Sah. Kerana apa? Dia bukan syarat daripada perbuatan kita, walau bi fi'lin ghairihi, sekalipun dengan perbuatan orang lain. Maksudnya kalau ada orang yang tolong basuh kepala untuk kita, ataupun kita buka shower, tadah, maka sah tak? Sah. Hatta saya letak ni, saya ambil air ni, saya letak kat kepala ni, dekat saya serban ni saya tak buka, saya celup tangan, ataupun saya ambil air pipe, saya letakkan atas kepala, maka air tersebut mengalir kena rambut di kawasan kepala. Sah tak wuduk dia? Sah. Tu Nabi kita kata apa? Jangan kita terjemahkan secara literal sahaja. Ada orang diterjemah secara literal. Quran sebut wamsahu, sapu saja, ambil air sapu. Maka sesiapa yang mana basuh, dia basuh semua kepala, maka menyebabkan wuduknya tidak sah katanya. Kenapa? Bercanggah dengan Quran. Jadi yang dimaksudkan apa ni, menyapu kepala ni matlamatnya ialah kita nak basahkan kepala. Jadi antara sapu dan juga basuh, yang mana menghasilkan basahan yang paling banyak lagi? Mestilah basuh. Dan itu lebih afdal. Saya kita akan terang dalam bab sunat-sunat tadi tu. Kan? Jadi selalu perempuan tanya, kalau kata di muka ni nak kena tarik dak rambut ni ustaz? Tengok kalau masuk dalam kawasan muka ni kena basuh semua. Kenapa nak tarik belakang kan? Basuh semua ni. Jadi kawasan mesti kawasan kepala, walaupun hanya sehelai rambut sahaja. Jadi kalau perempuan yang rambut panjang, dia basuh hujung tersebut, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Bukan di kawasan kepala, dia tarik bawah tu, hujung. Contohnya kita tengok apa tu, banyak berlaku kalau di tanah haram lah, ada perempuan-perempuan yang batal wuduk, maka mereka malas nak pergi tandah, percik-percik saja. Tapi masa nak wuduk tu, tarik hujung rambut tu, basuh hujung je. Tu bukan orang Malaysia kot lah, orang lain lah. Maka dalam mazhab kita kalau macam tu tidak sah. Kemudian yang kelima, kita basuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Masalah kalau kaki tidak ada, tangan tidak ada, adakah wajib dia basuh juga? Contohnya seseorang ni kena potong tangan sampai ke siku, tidak ada. Kaki sampai ke tumit, buku lali, tidak ada sebab kena kencing manis, kena potong. Adakah wajib dia basuh? Hukumnya tidak wajib basuh, kerana dia hukumnya sunat sahaja. Tapi kalau sekiranya ada setengah saja kena potong, maka dia wajib basuh sekadarnya sahaja. Yang berbaki itu je dah. Tapi kalau dah potong semua, dah tangan, namanya tangan tidak ada, dia hanya sunat saja hukum dia. Itu dia beza lah. Hanya sunat saja hukumnya basuh. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah ke buku lali. Wajib. Wajib sampai ke buku lali. Bagi lebih sikit tak apa. Kita akan tengok sunat-sunat dia. Kemudian tertib. Mesti ikut tertib. Seperti mana yang kita bincangkan tadi tu, daripada niat sampailah ke basuh kaki. Contohnya, kalau dia ni seorang bos, dia kata kamu semua tolong basuh, tolong udukkan saya, boleh tak? Maka dia minta 4 orang pembantu dia. Seorang pegang tangan, seorang basuh tangan, seorang basuh kepala, seorang basuh muka, seorang basuh kaki. Sebab anggota uduk ni 6. 4 yang basah, 2 yang kering. Bos dia kata tolong ambil uduk kat saya Ustaz. Malas nak jalan. Maka 4 orang ni, kamu tugas basuh muka, kamu tugas basuh kepala, kamu tugas basuh tangan sampai kaki, sampai ke siku, ni tugas basuh kaki. Tu kalau hebat sangatlah. Maka semua tak terangkat kecuali bahagian kaki saja. Yang tu yang sah. Jadi kalau sekiranya kita ragu-ragu yang mana ni ambil uduk ni, maka ragu-ragu tersebut jadi kalau kita ragu-ragu apa, Allahumma salli alaihi wasallam, masa basuh tangan contohnya, masa basuh tangan ni, kemudian kita akan basuh kepala. Masa basuh kepala teringat, basuh tangan tahu dia ni, adakah nak kena ulang semua daripada awal? Tak.
Basuh yang mana kita ulang balik tadi. Basuh yang mana sebelum tu saja. Tangan basuh balik, kemudian basuh kepala. Tak perlu nak ulang daripada awal. Okay, jadi saya tak panjangkan dah. Itu sebab saya dah kata dah gitu ni. Kita nak masuk masalah yang seterusnya insya-Allah. Okay, ada soalan boleh tanya nanti insya-Allah. Kita baru buat wuduk noh, insya-Allah. Banyak lagi, lama dah tertinggal itu ni. Baik, fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sebelum itu kita nak sebut sekali lagi bahawasanya wuduk ni dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syaratnya wuduk ni mestilah Islam. Tak boleh kalau kita sebut orang ni dia nak masuk Islam dulu, kemudian baru dia ambil wuduk dulu, baru dia mengucap. Tak sah wuduk dia. Dia kata saya ambil wuduk saya lah. Saya lepas mengucap saya nak sembahyang. Tak sah wuduk dia. Mengucap dulu, Islam dulu, lepas tu baru kami ambil wuduk. Yang kedua, wuduk ni tak sah apabila dibuat oleh orang yang tamyiz. Tamyiz ni kanak-kanak yang mana boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh cuci kemaluan sendiri. Siapa-siapa yang ada 3 syarat ni, maka hukumnya sah. Wuduknya sah. Dia boleh makan sendiri, dia boleh minum sendiri, dia boleh basuh kemaluannya sendiri. Itu namanya tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ni dia macam kita kata apa? Nak ikut tu boleh membezakan. Tapi panggil matang lah. Orang yang sudah matang yang boleh beza. Itu baru sah wuduk dia. Syaratnya lagi air itu mestilah air yang suci. Syaratnya lagi tidak ada benda yang menghalang air sampai ke kulit. Syaratnya lagi dia tu bukan haid, bukan nifas. Orang haid tak boleh ambil wuduk. Hatta sebelum dia nak tidur pun tidak ada ulama yang mengatakan orang haid sunat untuk ambil wuduk. Dalam bab mandi ada. Tapi dalam bab untuk ambil wuduk, kerana wuduk ni hanya bawa maksud satu saja, maksudnya ibadah. Jadi kalau kata orang yang berjunuk, contohnya orang yang bersama, suami isteri bersama, dia belum mandi wajib lagi, maka sebelum tidur boleh dia ambil wuduk sekali lagi. Tapi orang yang haid nifas ni dalam kitab-kitab yang lain disebutkan sebagai apa? Sebagai orang yang ada apa? Hadasul akbar, ataupun aghlas yang berat. Kita ada hadas yang ringan, kita ada hadas pertengahan, kita ada hadas yang besar, 3. Hadas yang ringan tu contohnya kentut. Tu hadas yang ringan. Ada hadas yang pertengahan, apa dia? Haid, berjunuk. Keluar air mani, memasukkan hasyafah kepala zakar ke dalam kemaluan. Itu panggil apa? Hadas pertengahan. Tapi di sana ada hadas yang besar, yang berat. Apa dia? Haid dan juga nifas. Maka orang haid, orang nifas tak boleh ambil wuduk. Jadi kalau ambil wuduk tu orang kata apa? Dengan niat nak basuh, nak menyejukkan badan. Tu bukan namanya wuduk. Dia hanya niat nak bagi sejuk badannya. Basuh anggota wuduk je kita katakan dia basuh anggota wuduk saja. Okey, sekarang kita nak masuklah tajuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahasu sunanul wuduk. Fasal sunat-sunat wuduk. Wa ma siwa zalika sunanun min tasmiyatin. Min tasmiyatin wa ghasli kaffaini salasan wa madmadatin wa insyaqin ila akhirih. Maka selain perkara yang telah dinyatakan adalah sunat-sunat wuduk. Tadi 6 kita sebut yang wajib, maka sekarang kita nak bincang tentang sunat-sunat wuduk. Baru nak masuk tajuk malam ni. Antaranya membaca basmalah, iaitu baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masuk tandas, hanya sunat baca bismillah sahaja. Tak sunat baca penuh kalau nak masuk tandas. Tapi kalau berwuduk, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekiranya mula-mula masa berwuduk tu dia terlupa nak baca bismillah, tiba-tiba teringat di tengah-tengah wuduk, maka boleh dia baca bismillah di tengah-tengah wuduk kalau sekiranya lupa di awal. Kalau dah habis wuduk, Allah lupa nak bismillah tadi, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Tak dikira. Beza dengan makan. Makan ni, tengok nasi kambing, nasi biryani, makan, Allah lupa nak bismillah. Habis talam dah, baru teringat bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Baca bismillahi awwalahu
wa akhirahu. Macam tu. Tapi kalau kata masa wuduk, lepas dah habis wuduk baru teringat, dah tak boleh. Expired kita kata. Masa di tengah-tengah boleh baca lagi bismillah ataupun baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekalipun air yang diambil tu ialah air yang dirampas, dicuri, boleh tak baca bismillah? Contoh dicuri air orang tapi nak berwuduk, maka boleh baca bismillah. Yang haram itu ialah perbuatan dia. Curi itu perbuatan haram, ambil wuduk tak haram. Jadi dalam satu hadis, Nabi SAW ni, Nabi tanya para sahabat, adakah kamu ada air? Sahabat kata tidak ada. Maka Nabi SAW celupkan tangan baginda Nabi SAW yang mulia di dalam satu bekas. Maka Nabi kata apa? Tawaddu'u bismillah. Berwuduklah bismillah. Nabi mulakan dengan bismillah. Ketika itu air keluar dari bekas itu mencurah-curah keluar. Sampailah para sahabat radhiyallahu taala anhum dapat berwuduk yang dikatakan jumlah mereka itu sebanyak 70 orang ketika itu. Nabi celup air jadi banyak sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membasuh tapak tangan 3 kali. Sunat membasuhnya serentak. Bismillahirrahmanirrahim, basuh serentak. Kemudian berkumur-kumur. Kumur-kumur ni dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat yang paling afdal ni kumur yang biasa. Masukkan air dalam mulut. Tapi yang afdal lagi ialah kita masukkan air, kita kocok-kocokkan. Itu main kepada halq aqsa. Itu nak kata apa tu? Bunyi jelah. Dia afdalnya apa? Kumur ni kiri kanan depan belakang. Belakang tak lewat kan, kiri kanan maksudnya gerakkan kanan kiri. Lepas tu ke belakang. Untuk afdal. Tapi bagi orang yang puasa tak boleh lah. Itu kumur. Kumur ni kalau kita duduk tengok orang, dia masuk, boleh juga tapi tak dapat yang afdal. Puasa tak digalakkan, itu namanya berlebih-lebihan. Dia boleh kumur, tapi perbuatan tak perlu, kerana boleh menyebabkan tertelan. Tapi kalau nampak macam mana? Rezeki. Tu orang yang fiqh kata jangan buat. Supaya apa? Walaupun saya tertelan lah. Tertelan, tak apalah, tak sengaja. Tak berdosa. Tapi perbuatan kamu tu boleh dikira sebagai sengaja lah. Maka sebab tu orang yang berpuasa tak disunatkan dia mubalarah macam tu. Tak perlu. Buang. Bisa. Kumur, bisa aja. Tak perlu nak berlebih-lebihan dalam nak memasukkan berkumur-kumur. Kemudian istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa dimulakan dengan kumur terlebih dahulu? Betul, kemudian baru masuk hidung, baru basuh hidung. Kerana mulut ini ialah tempat untuk kita nak membaca Al-Quran dan juga zikir-zikir. Wa in kana istinsyaqu afdal minha. Sekalipun sebagian para ulama mengatakan membasuh hidung ni lebih afdal lagi daripada membasuh mulut. Tapi didahulukan basuh mulut kenapa? Ini tempat kita nak baca Al-Quran, tempat kita nak zikir. Dan kenapa bincang bab sunat ni? Kerana ada pendapat ulama iaitu Imam Abu Thawr daripada ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya wajib berkumur-kumur, wajib memasukkan air ke dalam hidung. Maka sesiapa yang tak buat, maka batal wuduknya. Maka di sini buat sunat, maka kita dah meraihkan khilaf-khilaf ulama yang ada. Jadi yang afdalnya macam mana? Dia boleh buat macam ni lah. 1, 2, 3. Lepas tu ambil pula air yang baru. 1, masuk dalam hidung. Sedut. Ada masuk biasa aja. Tapi yang afdalnya sedut. Sampai rasa ke khusyum kan Ustaz? Khusyum ni. Tu insya-Allah hilanglah penyakit-penyakit rusdung, keluar habis. Segala jin-jin tu keluar habis insya-Allah. Dia sedut. Itu dia panggil istinsyaq, keluarkan balik. Jadi juga macam tu, 3 kali masuk hidung, 3 kali masuk hidung. Tapi yang afdalnya macam mana? Gabungkan. Satu tapak ni, tangan ni, cedokkan air, tadahkan air macam tu, masukkan dalam mulut, baki setengah lagi tu sedut. Jadi satu tapak
gunakan untuk berkumur-kumur, gunakan untuk masukkan air ke dalam hidung. Itu lebih afdal daripada kita buat 3-3-3, 3-3-3. Jelas? Soalan? Itu yang lebih afdal lagi. Kemudian mengeluarkan semula. Kemudian menyapu air pada keseluruhan kepala. Menyapu air satu kepala ni sunat kita basuh semua. Kerana apa? Dalam mazhab Maliki hukumnya wajib kita basuh tangan. Wajib basuh keseluruhan kepala. Kepala ni yang nama kepalanya semua wajib basuh. Jadi cara letak tangan di sini. Pusing ke belakang. Bagi mereka yang ada rambut. Bagi mereka yang tidak rambut tak payah duk pusing. Kepala botak tak payah duk pusing belakang. Orang yang ada rambut ni belakang, pergi depan. Tapi orang yang kepala botak tidak ada rambut cukup sekali sudah. Cukup. Kenapa? Matlamat pusing belakang tu nak bagi kena rambut. Tapi dah kepala botak tak ada rambut, cukup sekali saja. Tak perlu nak patah balik ke depan. Itu sampai tahap macam tu para ulama kita ni bincang. Jadi mazhab Maliki hukumnya wajib. Jadi kalau kita buat sunat-sunat macam ni, bermaksud kita juga telah tiru seperti mana dalam mazhab Imam Malik. Kemudian menyapu pada kedua-dua telinga, merangkumi bahagian luar dan dalam dengan air yang baharu. Jadi telinga ni dia ada 12 kali basuhan. Masa kita basuh muka, sunat kita basuhkan sekali dengan telinga kita ni. Tarik muka sampai ke telinga. Jadi berapa kali dah? 3 kali. Masa kita basuh kepala, masa kita basuh kepala tu kan, sunat tarik sampai ke telinga. Jadi berapa kali dah? Basuh kepala 3 kali. Dah 6 kali dah telinga ni. Lagi masa kita basuh telinga, basuh telinga 3 kali. 3 kali dah berapa? 9 kali. Semua ada 12 kali. 3 lagi macam mana? Basuh muka, masa basuh kepala, kemudian masa basuh telinga. Saya pun tak ingat semua kerana dalam kitab Umdah dia ada 15. Cara 15 kali. Dia ada ataf semua tu. Dia kemudian lepas basuh telinga tu macam ni, letakkan jari dalam ni, pusing. Kemudian kita sunat ambil air baru. Ni 3. 1. Semua 12 kali. Sebab apa telinga ni, sebahagian ada orang budak medik bagi tahu pada saya bahawasanya telinga ni kalau basuh insya-Allah akan mengelakkan daripada stroke. Wallahu alam lah. Dia bagi tahu kat saya lah, saya pun tak tahu. Tuan cuba kaji tengoklah. Sebab tu orang-orang yang mana kadang telinganya tersumbat ataupun ada benda dia boleh kena stroke. Jadi itulah dia bagi tahu kat saya. Tuan cuba kaji tengoklah, saya pun tak pandai bab ni. Kemudian merangkumi bahagian luar dan juga bahagian dalam dengan air yang baru. Ambil tepuk yang baru pula. Itu. Jadi mula-mula basuh telinga 3 kali. Kemudian lepas 3 kali tepuk air tu, ambil air yang baru, basuh lagi. Dan selainnya ada lagi beberapa sunat-sunat yang lain. Kalau kata sekiranya janggut tu tebal, sunat kita ambil daripada bawah. Tarik macam tu. Kemudian jari tangan kita ni gosok sampai ke siku. Gosok ni juga dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi masa ambil uduk kita dah buat semua dah. Sebab tu kalau orang kata sentuh perempuan tak mau bagi batal uduk, macam mana? Ikut mazhab Maliki. Ikut mazhab Maliki tu selagi mana tak naik syahwat, maka tak batal uduk. Tapi masalah kita sekarang ni, orang yang dia nak beruduk, dia hanya ambil uduk ikut mazhab Syafi'i, tapi batal nak ikut cara mazhab Maliki. Itu tak kena cara. Kalau nak kamu tak mau bagi batal, kamu kena ambil uduk cara mazhab Maliki, batal pun cara mazhab Maliki. Sebab tu benda ni kita akan praktikkan di mana? Di Mekah. Sentuh perempuan tak batal selagi mana tidak mendatangkan syahwat. Dengan syarat dia kita ambil lah uduk cara mazhab Maliki, basuh kepala keseluruhannya, kemudian basuh tangan sampai ke siku.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunat juga kita ni mualah berturut-turut lepas basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh muka, ikut tertib. Sunat. Nak ikut hukumnya tak wajib lah. Kita basuh tangan, muka dekat sini, kita pergi jalan dekat sana basuh kaki pula, maka tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang darurat, macam mana darurat tu? Iaitu perempuan yang datangnya istihadah, masih dalam keadaan darah istihadah, ataupun orang yang ada masalah uzur, selalu kentut, ataupun selalu keluar air kencing. Ada anak manusia jenis ni Allah uji mereka, jadi wajib bagi mereka lepas basuh muka, wajib basuh tangan sampai ke siku. Kita hukumnya sunat. Kita lepas mana habis ambil wudu, boleh kita duduk sekejap, tunggu sekejap. Tapi mereka ni lepas mana ambil wudu, wajib terus sembahyang. Mereka ni pula beza dia macam mana? Syaratnya lepas masuk waktu baru boleh ambil wudu. Kalau sebelum masuk waktu ambil wudu, maka wudu mereka ni tidak sah. Kemudian bacalah doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau lupa cukup dengan mengucap. Itu satu riwayat. Kemudian kita akan gabung dengan riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu gabung riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dan juga Imam Nasa'i. Kita akan baca tu, siapa yang baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin tu, Nabi kata akan dibukakan 8 pintu syurga yang dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Sunat dia macam mana? Masa ambil wuduk kita menghadap kiblat, masa lepas ambil wuduk pun kita menghadap kiblat dalam keadaan tangan naik ke atas, kepala mendongak ke langit, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Sebab apa Nabi buat macam tu? Sebab nak minta syurga. Kerana syurga dibukakan kepada mereka yang berwuduk, yang berdoa ni, berdoa lepas wuduk, akan dibukakan 8 pintu syurga. Nabi kata syurga ada 7 tingkat, 8 pintu. Maka ini antara amalan yang mudah, buat pintu syurga terbuka untuk kita. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Hakim dan juga Imam Nasa'i disebutkan doa wudu, subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunat juga kita baca yang tu. Disebutkan kelebihan dia, siapa yang baca doa tersebut akan ditulis dengan tinta perak, falam yutlaq ila yaumil qiyamah, dan amalan dia tidak akan pecah. Maksudnya dia akan dipelihara daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang murtad sampailah dia mati. Itu doa-doa lepas wudu. Lepas 50 sikit lagi insya-Allah. Seterusnya fasal perkara yang membatalkan wudu. InsyaAllah lah. Kita cuba nanti bagi banyak sikit baca baru buat wudu. Fasal perkara yang membatalkan wudu. Pertama, perkara yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Senang. Kalau kitab fiqh sebut perkara yang tidak membatalkan wudu, jenuh nak senarai, banyak. Sentuh meja tak batal, sentuh kapet tak batal, sentuh baju tak batal. Tapi sebut yang membatalkan wudu sikit saja ada. Maka kita akan mampu untuk nak ingat. Bagaimana? Mabahasun mubtilatil wudu wa yubtiluhu khamsatun. Al-khariju minas sabilaini. Perkara yang membatalkan wudu itu ialah 5. Pertama, setiap sesuatu yang keluar daripada 2 jalan, khubul ataupun dubur. Sama ada jalan biasa ke, kencing ke, ataupun buang air besar ke, darah ke, ataupun yang luar biasa, keluarnya belian. Sama dubur. Depan ke belakang, ni je. Khubul dan juga dubur. Khubul depan, dubur belakang. Jadi kadang-kadang orang tanya, Ustaz, minta maaf nak bahasa, kalau kami korek hidung batal tak wudu? Jadi kalau kita faham matan Ummahatul Masail ni, faham matan yang keluar daripada 2 jalan sahaja. Jadi lain daripada jalan ni, jalan telinga ke, jalan hidung ke, jalan mulut ke, muntah, batal tak wudu? Tak batal. Korek hidung batal tak? Tak batal. Korek telinga batal tak? Tak batal. Faham yang ni tu. Itu matan penting. Jadi sama ada biasa ke ataupun luar biasa ke, keluar belian, maka tetap juga membatalkan wudu. Sekalipun keluar cacing itu keluar cak, masuk balik dalam lubang dubur, maka batal tak? Batal. Kalau dia berasa lah cacing keluar, masuk balik, maka batal tak? Batal.
Bukan masalah. Cak ke tak cak ke, yang penting maksudnya keluar. Maka hukumnya membatalkan wudu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa ni? Kecuali mani sahaja, mani. Contohnya orang duduk, dia tidur yang tetap papan punggung. Kemudian saya di belakang ni. Kemudian mani dia keluar. Jadi dia wajib mandi. Wudu dia tak batal. Nampak? Dia apa faedah dia? Sebab tu keluar kaedah sebut ma aujaba a'zamul amrayni lam yujibu adawanahuma. Apa yang diwajibkan dua benda yang besar, maka tak diwajibkan yang lebih rendah daripadanya. Antara wudu dan juga mandi, mana yang lebih besar lagi? Mandi. Kan mandi kita gunakan air banyak lagi daripada wudu. Jadi kalau sesiapa yang mana dia mandi wajib, termasuk sekali dalam berwudu di situ. Kalau sekiranya dia pandai, sebab tu walaupun dalam bab mandi wajib nanti kita akan datang, sunat kita ambil wudu sebelum tu. Jaga. Jangan sampai kenalah. Dia gosok ni akan datang ni. Jangan buat benda-benda yang membatalkan wudu. Jadi kalau mandi dia tidak membatalkan wudu. Tapi habis kenapa kita mandi? Nanti akan bincang pada perbahasan dia. Okey nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua perkara yang membatalkan wudu. Tidur orang yang tidak tetap papan punggungnya di atas lantai. Jadi di sini yang nama tidur ni, semua jenis tidur ni semuanya membatalkan wudu. Selalu orang tanya, ustaz, kalau saya duduk terlelap tiba-tiba saya terlelap tapi punggung saya ni terangkat, batal wudu ataupun tidak ustaz? Ni masa khutbah Jumaat kan, duk faham. Last sekali punggung dia terangkat. Sebab tu tidur apa ni tidur? Tidur ni ulama bagi takrif siap-siap dah. Tidur ni sama ada kita boleh datang mimpi ataupun tidur tersebut menyebabkan kita tak ingat apa yang orang sebelah sembang. Tambah Tok Khatib cakap lagi dia tak faham dah. Tok Khatib kata apa tadi? Habis dah ke khutbah? Tu habis lah, tu tidur sungguh lah tu. Kalau sekiranya tidur dalam keadaan duduk, maka papan punggung ni terangkat. Jadi kata di sini dia, tidur orang yang tidak tetap papan punggung, batal tak wudu? Batal. Di atas lantai. Kecuali apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina. Tidur orang yang tidak tetap papan punggung. Jadi kalau kita duduk macam ni, duduk atas kerusi ke, duduk bersila ke, tidur macam tu. Ni papan punggung kita tetap kan? Papan punggung kita ni tetap. InsyaAllah ni. Kita pun jaga-jaga bangun sembahyang. Sah tak? Selagi mana kita yakin tidak batalkan, maksudnya tidak batal, papan punggung kita pun tetap, maka itu perkara yang tidak membatalkan wudu. Syarat dia apa dia? Syarat tidur yang tak batal wudu ni dia, tidur yang papan punggungnya tetap. Tidur bersandar, tidur berbaring, tak? Kalau tidur berbaring, macam mana? Dia sini hanya orang yang duduk saja. Sebab papan punggung itu akan tetap tak terbuka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam mana? Dia macam palam tu, tahu tak? Kalau kita duduk ni, dia palam lubang bawah tu. Angin tak terbuka. Tapi kalau tidur mengiring, dia boleh terbuka lagi. Sebab tu Nabi kata apa? An-naumu wikahus sahih. Tidur itu panggil apa? Pengikat lubang dubur. Pembuka lubang dubur. Dia cepat terbuka. Sebab tu orang yang tidur tu dia membatalkan wudu kecuali tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Maksudnya duduk bersila. Duduk bersila tetaplah tak bergerak papan punggung dia ni. Maka barulah tidak membatalkan wudunya. Okey, jelas nah. Jadi kalau tidur mengiring, tidur melentang. Kalau dia sudah tidur, maksudnya dia jaga-jaga walaupun sekejap, sebagian para ulama sebut. Sekejap.
tapi disebabkan dia tidur mengiring ataupun tidur melantang. Tapi walaupun sekejap tapi dia rasa nyenyak. Jadi ketika itu papan punggungnya tetap tak? Tak tetap lah. Papan punggungnya sudah terbuka. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membatalkan sembahyang. Ada soalan Ustaz di Facebook, ada soalan ke? Tak ada. Okey. Jadi kalau kata kita duk sengguk menyenduk, masih lagi dengar orang yang bercakap-cakap, maka itu tidak dinamakan tidur. Tidur ni apa dia? Ingat faham yang tu je. Dia tak faham apa orang sebelah sembang dah. Tu namanya tidur. Tapi kalau duk sengguk-sengguk macam tu kan, dia boleh cerita balik orang sebelah sembang apa tadi tu. Maksudnya dia bukan tidur nyenyak lagi tu. Dia bukan tidur betul gitu. Tidur ni maksudnya apa dia? Tak dengar dah apa orang yang sebelah sembang. Sandal pakai tu kan, itu dia kira duduk lagi tu. Tapi kalau dah punggung dah mula terangkat, pusing kanan ke pusing kiri ke, itu di punggung tu sudah terangkat. Bila terangkat tu dia macam buka ruang, boleh terbatal. Macam mana? Kalau terjaga, dia sengatkan badan dia. Batal. Oh, tak tidur tak batal lah. Ingatkan tidur tadi. Tidur tak batal, tak tidur tak batal. Ni masalah tidur ni. Masalah tidur ni batal. Jadi kalau orang panggil apa? Selalu masalah ni kalau kita tengok dalam masa khutbah lah. Masa sembahyang Jumaat. Duk sengguk ni. Kepala turun ke bawah. Orang tengok, budak ni kepala tak ada. Kepala tak ada. Maksudnya apa? Segala isi khutbah tu berat dah masuk dalam kepala dia, sampai dia kena transfer masuk dalam hati dia. Bertunduk macam tu. Orang belakang tengok kepala tak ada. Punggung dah terangkat macam tu. Macam tu budak ni, ambil uduk lain. Saya tak tidur pun. Ada orang dia mengaku macam tu. Padahal kita tengok punggung dah terangkat semua tu. Ini benda-benda ni kalau buat main-main, dia menyebabkan sembahyang kita pun tidak sah. Boleh lagi ni? Boleh lagi? InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi disebutkan bahawasanya satu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas, katanya bahawasanya para sahabat baginda Nabi SAW, mereka tidur dalam keadaan duduk, kemudian bangun terus solat dan tidak berwuduk. Zahirnya bahawasanya Nabi SAW mengetahui ketika itu. Sahabat pun mengetahui bahawasanya mereka wuduk mereka tidak batal. Okey, selesai. Seterusnya, hilang akal. Panggil al-ghalabatul 'alal aqli bisukrin aw jununin. Hilang akal. Hilang akal di sini maksudnya apa? Mencegah. Akal dia ada, tapi dia tak dapat fungsi dengan baik. Kerana mabuk, gila ataupun pitam, walaupun hanya sesaat. Termasuklah pengsan ke sebagainya. Kalau sekiranya seseorang tersebut dia ambil ubat yang boleh menyebabkan dia mabuk, dia pitam, dia pengsan, maka batal dah wuduk dia. Batal juga wuduk dia. Ini maksud tu panggil apa? Hilang akal tu. Akal dia ada, tapi hilang fungsi akal kita panggil. Okay. Yang keempat, ni penting ni. Cukup penting. Saya ingat nak lukis tadi ni, tapi tak apalah, insyaAllah. Yang keempat, bersentuhan dengan kulit wanita dewasa yang bukan mahram. Syarat yang pertama, sentuh. Syarat yang kedua, sentuh tersebut di kulit. Tengok bawah ni, Ustaz Aiman ada sebutkan sini. Batal uduk jika bersentuhan kulit antara lelaki dan juga perempuan dengan beberapa syarat. Pertama, kulit dengan kulit. Jadi kalau sentuh gigi tak batal uduk. Kalau sentuh rambut tak batal uduk. Kalau sentuh tulang terkeluar, tiba-tiba tulang siku dia terkeluar, orang tu sentuh, tak batal. Sebab bukan namanya kulit. Tu gigi.
Rambut cantiklah rambut awak, saya nak pegang sikit. Pegang tak batal wuduk, tapi hukumnya haram lah. Itu kena beza. Sebab tu masa saya sekolah menengah tu, dalam bab tajuk ni orang tanya ustaz, boleh tak saya geram dekat seorang Cina panggil apa tu? Apek. Kalau lelaki apek, kalau perempuan nyonya. Amoy. Dia boleh tanya soalan tu, ustaz, kalau saya lalu-lalu saya pegang rambut amoy tu, batal tak wuduk saya? Amboi, soalan tu pun nak praktik bab wuduk ni. Ustaz kata memang wuduk tak batal. Tapi perbuatan kamu tu haram. Yang kedua, kamu akan kena luku dengan pak dia. Jadi ada orang dia macam tu tuan-tuan. Dia otak dia terlajak overdose. Orang cerita bab wuduk, dia cerita bab sentuh perempuan pula. Dia terlajak. Walaupun benda tu tak batal, tapi dalam bab haram jangan lupa. Dia lebih dos dia panggil. Terlajak sangat. Dia ke depan pemikiran dia. Wawasan 20-30 tu. Kemudian syarat yang keduanya berbeza jantina. Sekiranya bersentuhan kulit antara lelaki dan juga perempuan ataupun perempuan dengan lelaki sebaliknya lah, maka wuduknya tidak batal. Berbeza jantina, maka wuduknya batal. Jadi kalau sentuh khunsa, lelaki sentuh khunsa, batal ataupun tidak? Dia ada khunsa ni ada dua. Satu khunsa yang muskil, satu khunsa yang wadih. Khunsa muskil ni kita pun tak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Tapi ada dua alat kelamin. Zaman sekarang nak saya tak ada lah. Tapi kalau andai dia ni orang dia berkata ni khunsa ni, Ustaz. Khunsa lelaki ke perempuan? Tak tahu Ustaz. Time ni jadi lelaki, time ni jadi perempuan. Sudah. Ni namanya apa? Khunsa muskil, tak tahu dia berat belah mana. Ada khunsa wadih. Khunsa wadih ni apa? Dia berat. Apa alat kemaluan tu berat belah lelaki ataupun berat ke arah perempuan. Maka yang tu sentuh batal tu. Tapi zaman sekarang payahlah nak cari khunsa ni. Syaratnya berbeza jantina. Laki dengan laki tak batal, perempuan dengan perempuan tak batal. Yang ketiga, syarat yang ketiganya, kedua-duanya sudah dewasa. Yakni telah ada perasaan syahwat. Dalam kitab Sulamut Taufiq, Syarah Sulamut Taufiq, Mirqatus Su'ud, Al-Imam Syekh Nawawi Bantani rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa pandangan ulama. Beliau ni orang Nusantara, orang Indonesia, Bentan. Jawa Timur ke Jawa Barat, Ustaz? Saya pun tak tahu. Bentani. Jadi beliau sebut macam ni, kalau kanak-kanak yang mana berusia 5 tahun, maka itu ada khilaf lagi para ulama. Ulama kata tidak batal lagi. Contohnya kita orang lelaki sentuh kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun, maka sentuh itu tak batal lagi. Tapi kalau umur perempuan tu, kita lelaki sentuh budak perempuan tu 6 tahun. Di sini para ulama ada khilaf. Ada para ulama mengatakan batal, ada para ulama mengatakan tidak batal. Tapi kalau kita lelaki sentuh kanak-kanak perempuan ataupun orang perempuan sentuh kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun, maka di sini katanya tidak ada khilaf. Membatalkan wudu. Kerana apa? 7 tahun tu dia panggil apa? Boleh tengok pada nafsunya, boleh menaikkan nafsu seseorang. Dan kita tengok hari ini sendiri, budak-budak sekolah rendah umur 7 tahun pun mereka dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang bukan takat menjolok mata, tapi boleh keluarkan biji mata. Kenapa? Dahsyat sangat pakaian mereka ni. Itu dia panggil apa tu? Yang telah ada perasaan syahwat. Maka Imam Nawawi ambil pandangan Al-Imam Istirakhri mengatakan kalau 7 tahun tidak ada khilaf. Boleh membatalkan wudu. Syarat yang keempat, bukan mahram. Kita akan tengok mahram siapa. Bukan muhrim ni, mahram. Mahram ni orang yang boleh mahram ni orang yang tak boleh kita berkahwin. Mahram orang yang tak boleh kita haram dinikahi. Jadi sentuh tu pula bukan mahram dia panggil. Baru batal wudu. Sekali kita akan tengok kalau tak lewat lah 9 lebih mana. Yang kelima, tidak berlapik. Tidak berlapik. Kalau contohnya apa? Dia sentuh direct, batal wudu. Kalau dia pakai sarung tangan, maka sentuh tak batal lah. Contoh orang dekat tol, dia pakai sarung tangan, kita bayar duit, maka sentuh tak batal. Orang pernah tanya Ustaz Azhar Idrus, Ustaz, boleh tak saya naik
nak naik motor dengan awek saya. Ustaz Zahar kata boleh. Letakkan bakal pak mentua kamu tengah-tengah tu. InsyaAllah tak batal wuduk. Ataupun letak kayu plywood. InsyaAllah tak batal wuduk. Sebab apa? Ada pelapis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar ini dulu, insyaAllah nanti kita akan bincang lagi tentang mahram, tentang dan juga baki lagi perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada soalan apa bang? Soalan? Ya. Ni baru 4 tapi tak habis. Ya. Tu saya kata tak habis tu. Sebab nak terang pakai mahram tadi tu. Mahram dia ada sebab mahram dengan apa? Keturunan. Mahram dengan ipar. Yang tu saya nak tulis sikit. Jadi kita ni baru bincang yang keempat tapi tak habis lagi. Sebab apa? Saya nak terang yang tu. Yang terang yang tu saya nak persustik jadual, nak persustik gambar rajah. Orang nampak jelas sikit. Nak ikut tu saya nak lukis malam ni. Tapi nantilah. Nanti insyaAllah. Itu soalan yang baik daripada orang yang baik. Nanti kita akan berdetailkan insyaAllah. Soalan yang lain? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, insyaAllah. Nanti kita akan bincang detail tentang mahram-mahram ni insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah kurang daripada saya nak sebut ni. Tadi tu. Sekalipun apa ni? Sekalipun kita sentuh tu orang tua lah. Makcik tu 80 tahun dah. Ustaz, saya sentuh dia tak naik syahwat pun. Kamu bukan mahram lah. Bukan mahram. Sentuh nenek berusia 80 tahun. Saya sentuh, saya tak naik syahwat pun. Kamu tak naik syahwat. Cuba pakcik umur 70 tahun sentuh. Jadi bukan masalah kita naik syahwat. Maksudnya apa? Pada pandangan orang, sama ada pada umur yang sebaya ni sebagainya boleh naik syahwat. Walau kana ajuzan, sekalipun ia seorang yang tua. Dulu saya kat Mesir ni, saya pernah cerita kan. Anda pernah dengar cerita ni? Sikit yang nak habis ni, bolehlah. Masa tu nak pergi mengaji, naik motor tu. Bila naik motor, seorang makcik ni tahan. Makcik ni tahan supaya saya tumpangkan belakang dia. Saya kata, Malaysia. Cannot brain. Tak boleh Ammah. Tak boleh makcik. Sebab apa tak boleh? Aku naik belakang saja, bukan buat apa pun. Dan uduk kita tak batal pun. Aku dah orang tua dah. Saya kata ni bukan masalah batal makcik. Ni masalah apa? Kalau saya bawa makcik duduk atas belakang saya naik motor ni, orang akan jadi fitnah. Nampak tak? Saya terkejut tu, makcik tu kata apa? Kalau aku naik pun sentuh kamu pun tak batal. Masa tu saya baik mengaji. Walau kana ajuzan, saya kata. Sekalipun yang sentuh kamu tu ialah orang tua, maka tetap juga membatalkan wuduk. Jadi saya nak kaitkan yang tu lah. Makcik ni dia pandai gunakan dalil tak batal wuduk. Memang ada qaul sebahagian para fuqaha yang tidak membatalkan wuduk walaupun orang tua. Mazhab kita tetap juga batal insya-Allah. Itu je insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlal awlin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.